secepat mungkin. Ya, semestinya apabila tim mereka mempunyai kebolehan melakukan pick off, boleh dikatakan suapan terus kepada Cloud untuk mendapatkan kill, mendapatkan goal, mendapatkan level dengan pantas. Okey, dan inilah dia perlawanan yang kita tunggu-tunggu, perlawanan kita yang pertama di antara pasukan Todak dan juga Onyx Esports. Dan lihat di sini bagaimana Sasa akan bertemu dengan X-Ray, dan inilah dia yang kita boleh jangkakan daripada pasukan Onyx. Mereka tahu untuk bermain agresif. Semestinya memaksa kita melihat bagaimana X-Ray terpaksa jalan jauh sedikit untuk kembali kepada lane di bahagian mid lane, sedikit poke yang agak tinggi daripada tim Todak di sini. Namun begitu, nampaknya Little Wonder telah pun berjaya diambil oleh Onyx Esports. Okey, sekarang ini tak ada retreat untuk Link. Jadi mereka berjaya untuk memaksa retreat tersebut daripada Link. Farsa belum lagi membeli item, mungkin sepertinya menunggu level 2 terlebih dahulu untuk membeli item tersebut. Dan lihat bagaimana anti-mage sedang bertarung dengan Fome. Damage daripada Fome sangat tinggi. Dengan bantuan daripada emblem yang baru ya, Congregation Blast, kita dapat melihat setengah nyawa Uranus telah pun hilang begitu saja. Tetapi tidak mengapa, Uranus dengan mudah saja boleh mendapatkan regen semula. Dan kita melihat di mana Onyx Esports sedara 3 orang bergerak bersama, memberikan fokus yang tinggi kepada pengambilan buff di sini ya, terutamanya apabila perubahan patch di mana jungle mudah saja di-reset pada masa kini. Saya nak katakan yang mana X-Ray dia dibuli di bahagian top lane itu. Lihat bagaimana Esmeralda, dia tunggu di bahagian hadapan dan X-Ray tidak dapat untuk mengambil sebarang experience. Tetapi Link akan terjumpa dengan X-Ray. Satu perlawanan yang baik dan nyawa X-Ray telah pun kehilangan dan mungkin akan berlaku tarik dan mereka ada Tempest of Blade dan Atlas juga telah pun tiba dan X-Ray perlu melarikan diri. Pressure yang sangat tinggi diberikan oleh Onyx Esports kepada bahagian top lane pada masa ini. Seperti yang dikatakan oleh 5 orang pada 4 orang masuk ke hadapan dan wow, balingan yang salah daripada Moon sebentar tadi. Tapi pertarungan masih lagi belum tamat. Cewin sudah pun melarikan diri. Anip terperangkap. Demi berikan fokus. Dan itu Tempest of Blade masuk ke hadapan. Dan Link berjaya untuk mendapatkan kill. Tetapi Moon berjaya untuk membalas satu sama. Banyak sisi untuk lockdown ada pada di pihak tim Todak. Link berjaya mendapatkan satu kill sebentar tadi namun mengorbankan diri sendiri. Dan Ciku masih lagi selesa memberikan fokus yang tinggi untuk mendapatkan farm terlebih dahulu anti-mage. Okey, damage sedikit dikeluarkan dan lihat bagaimana Moon bermain dengan sangat agresif di sini. Dia boleh menggunakan Johet seperti yang saya katakan. Ini mungkin lebih berfokuskan kepada Johet yang orang kata lebih kepada support dan memberikan ke semua gol kepada pihak lawan. Dan lihat Anip sedang cuba untuk mengumpul stack yang ada. Sedikit lewat dan turtle yang pertama keluar pada 3 minit telah pun keluar. Ya, namun begitu sekarang ni kita dapat melihat kedua-dua tim sedang bermain secara agak pasif di sini kerana Onyx Esports jika ingin melakukan apa. Atlas. Wow, itu dia fatal yang kita tunggu dan damage telah pun dikeluarkan tapi Tempest of Blade Moon cuba untuk mengejar tetapi lebih pantas adalah pergerakan Link. Moon akan tangkap dengan itu dan damage yang dikeluarkan. Fome juga akan terperangkap. Apakah yang sedang dilakukan di sini? Turtle's Poison telah pun dibuka tetapi Fome Sasa sukar untuk melarikan diri. Oh wow, satu kesilapan daripada pasukan Todak dan mudah sahaja untuk mereka melakukan gerakan ini. Sekali sahaja tertangkap, begitu pantas pergerakan Onyx Esports untuk mendenda tim Todak sebentar tadi. Namun begitu boleh dikatakan Ciku telah pun berjaya mendapatkan level 8 di sini. Ikuto jauh meninggalkan level tim Onyx Esports. Ya, Onyx Esports berjaya mendapatkan pick off, berjaya melakukan rotasi yang agak agresif tetapi mereka tak berjaya nak menangkap Ciku. Ciku bebas mendapatkan gol, mendapatkan EXP pada masa kini. Jika dibiarkan berlanjutan semestinya akan menjadi masalah kepada tim Onyx Esports. Balingan Moon membaling Ciku ke hadapan dan sebenarnya kalian tahu Ciku daripada tadi dia tak masuk mana-mana perlawanan dan kerja dia adalah mendapatkan farm. Dan saya suka apabila Ciku bermain Cloud, dia tahu berapa banyak yang dia boleh lakukan dan dia sentiasa maintain dengan stacknya. Tak pernah kurang pun daripada 10. Sentiasa 10 dan begitu jauh seperti yang saya katakan perbezaan level. Dan mungkin jika Onyx Esports nak menangkap Ciku, perbezaan level tersebut akan menyebabkan mungkin mudah Ciku untuk menterbalikkan keadaan dan juga melakukan serangan balas. Dan turtle yang pertama pada masa kini telah pun dimulakan oleh Onyx Esports. Lihat Uranus di bahagian mid lane, dia cut lane betul-betul di bawah hidung mereka dan mereka tidak mampu untuk melakukan apa-apa. Fome ke hadapan, anti-mage
cuba untuk membalas damage yang ada. Bantuan sudah pun sedia untuk pasukan Onyx Esports. Kita dapat melihat di mana Onyx Esports sentiasa melakukan pergerakan beramai-ramai. Kebanyakan masanya adalah 4-1, manakala Todak pula 4. Namun begitu Ciku saja yang ditugaskan untuk farm. Manakala untuk Onyx Esports salah satu hanyalah untuk menahan minion sahaja. Jadi Todak memberikan fokus sepenuhnya untuk funnel EXP dan juga kepada Ciku. Tetapi kita masih lagi tidak melihat di manakah titik di mana Ciku akan mula beraksi. Itulah Ciku ke hadapan mencari Drain yang terus melarikan diri. Dia masih lagi ada Blazing Duet. Dia tunggu sebelum melakukan sebarang gerakan. Anik berjaya untuk membeku Link. Tempest Oblate telah pun dibuka. Dan Ciku kehilangan nyawa yang agak banyak. Ciku telah pun melarikan diri menggunakan Dexter Move menjadi mangsa yang pertama. Anik masih kedua. Di bahagian belakang, X-Ray berjaya untuk mencari Drain. Dan Ciku telah pun melarikan diri. Dan X-Ray tidak mampu untuk melarikan diri. Dan Link, iaitu Cewek, berjaya untuk mendapatkan 2 kill yang percuma. Ya, kita tahu di mana Todak cuba memberikan ruang kepada Ciku untuk mendapatkan level dan juga gol. Tapi sampai bila? Wow! Sampai bila terus saja dia berjaya mendapatkan kill sebentar tadi. Ciku ke hadapan. Tembakan dia memang tak boleh buat bincang. Dan wow, dia berjaya untuk mengelak serangan yang dilakukan oleh Sasa. Sasa terdapat ditembak dan damage Ciku sudah mulai aktif walaupun di awal-awal lagi. Dia dah ada pun Demon Hunter Sword sangat cepat. Dan kalau kita lihat daripada segi gol, Ciku lebih tinggi damage daripada Link. Ya, level yang lebih tinggi, gol yang lebih tinggi semestinya akan membawa impact. Tetapi perlu diingatkan bahawa rakan-rakannya lain agak rendah di sini. Anti-Mage bijak melarikan diri dan itu dah Fatal Link telah pun dibuka. Tiada Purify. Ciku tertewa begitu saja dan Cewek berjaya untuk mendapatkan 2 kill Drain. Berjaya untuk mendapatkan Fome, tetapi yang lebih penting pastinya untuk membunuh Link ataupun membunuh sebentar tadi kita punya Cloud, dan Anip akan terkorban. Moon tiba dan mega kill untuk Cewek. Sangat ganas Link ini. Sedikit bahaya situasi pada masa kini untuk tim Todak. Harapan negara mereka adalah Ciku di sini, tetapi Ciku terkorban. Jadi ini menyebabkan Onyx Esports perlahan boleh mengejar perbezaan level tersebut, dan kata silap turtle yang kedua telah pun berjaya diambil oleh Onyx Esports. Moon masuk hanya untuk mati. Ini yang kita katakan, wow! Masuk hanya untuk mati juga di sektor anti-mage. Berbalas. Tapi yang berbezanya, mereka dapat mencuri buff. Manakala pasukan Todak tidak berjaya untuk mendapatkan apa-apa. Dan lihat bagaimana gol semakin lama semakin besar ke arah pasukan Onyx Esports. Ya, Onyx Esports telah pun berjaya mengumpul 22,000, manakala tim Todak hanyalah berada di tahap 18,000 pada masa kini. Namun Link, Cewek begitu ganas menggunakan Link, terutamanya apabila Tempest of Blade cooldown telah pun direndahkan. Tanpa risau, dia setiap kali masuk buka saja. Di mana pasukan Malaysia, di mana pasukan Todak yang perlu melindungi turret ini? Tidak ada, dan mudah saja mendapatkan kill tersebut. Dia dah ada 6 kill, dia ada bounty hunter, Zan. Dia ada bounty hunter, jadi ianya adalah satu orang kata kekuatan yang sangat-sangat tinggi untuk Link. Dan kita lihat sebentar tadi di mana Ciku dalam posisi yang agak bahaya. Rasi sentiasa ingin menangkap Ciku. Stone Cold Stunner dengan menggunakan Fatal Link. Jadi Ciku perlu bergerak dengan lebih berhati-hati. Dan untuk menyambung poin saya sebentar tadi, di mana di permulaan game kita melihat perbezaan gol yang perbezaan level yang ditinggalkan oleh Ciku ke atas Link adalah 2, dan sekarang ini Cewek telah pun seimbang semula. Sepakan tetapi kepada Rasi. Saya tak pasti adakah itu spek yang cantik, dan lihat Moon untuk mencari Drain, tapi di bahagian belakang satu fokus yang cantik daripada Cewek sebentar tadi, memberikan fokus kepada target yang penting. Ciku di bahagian belakang, dia cuba untuk menembak seorang demi seorang, dia memberikan fokus kepada anti-mage, dan sekarang kepada Sasa. Masih lagi Blazing Duet, dia buka bahagian belakang, tetapi semuanya berjaya untuk melarikan diri, dan Ciku hanya seorang diri tidak mampu untuk membawa pasukannya ke arah kemenangan. Tengok cara bagaimana Onyx Esports bergerak apabila Ciku membuka Blazing Duet. Sentiasa berkumpul tetapi tidak terlampau dekat untuk bahagikan damage sama rata. Apabila sesuatu ataupun salah satu hero mereka yang di mana nyawa terlampau rendah akan ditugaskan untuk lari saja biar kami yang tahan damage. Ya, dan kalau kita dapat lihat tadi sebab tu mereka lari, okey, sepertinya Cik mengatakan okey, kamu ke sana, aku ke sini, kamu ke situ. Jadi semuanya berpecah. Jadi Blazing Duet tu tak dapat apa-apa. Ciku pun macam kiri kanan mana satu. Dan last tak ada satu pun yang berjaya didapatkan. Satu pergerakan yang sangat cantik dilakukan oleh Onyx Esports, split pushing decision yang sangat bagus.
Okey, mereka akan beri sahaja secara percuma. Saya tak pasti apa yang Moon lakukan di situ dan Sasa berjaya untuk mendapatkan killing spree. Tiada Moon, tiada damage. Dan semakin lama semakin kita melihat di mana Onyx Esports semakin mendominasi game yang pertama ini. Ciku berjaya untuk membuka Blazing duet, tetapi dia masih lagi terselamat dan Ciku keluar belakang hanya untuk terkorban. Tidak bersedia untuk gerakan tersebut dan Anip cuba untuk buka skillnya. Masuk di situ Rasi ke hadapan, berjaya untuk mencari seorang dan Rasi berjaya untuk melarikan diri. Satu perlawanan yang baik daripada pasukan Onyx Esports, bagaimana mereka berjaya untuk orang kata mengasingkan damage. Ya, dan juga mendapatkan Ciku sebentar tadi, dan tak boleh nak dilupakan Ikuto Lot untuk tim Onyx Esports masih lagi hidup. Adakah Onyx Esports akan mengambil peluang untuk melakukan push? Tetapi kita dapat melihat tim Todak cuba sedaya upaya untuk melakukan pertahanan di sini. Ya, mereka boleh melakukan gerakan ini orang kata tanpa dihalang. Dia lihat bagaimana Farsa daripada Durian di bahagian belakang. X-Ray berjaya untuk mencari anti-mage, tetapi anti-mage sangat-sangat keras. Fome di bahagian belakang menggunakan Tortoise Poison. Dua turret terpejat jatuhkan, tetapi Onyx Esports turretnya satu pun belum jatuhkan. Semuanya cantik berdiri di situ. Sangat-sangat cantik. Sekarang ini yang terakhir untuk tim Todak di bahagian bawah menjadi fokus tim Onyx Esports. Ikuto Fatal Link berada belakang dan Johet telah membuffkan Johet, tetapi seorang telah berjaya jatuhkan. Ciku terpaksa melarikan diri dan berjaya untuk shutdown. Lihat Moon di bahagian belakang. Rasi sedikit saja lagi. Moon masih lagi ada dan dia telah pun terkorban. Begitu sahaja 10,000 yang menjarakkan mereka. 10,000 telah pun menjadi 11,000. X-Ray bertegur sapa dengan anti-mage, tetapi bukanlah hero yang mudah untuk dijatuhkan sini. Dan buff. Okey, Ciku dapat buff tersebut. Damage telah pun dikeluarkan. Anti-mage bertarung dengan Ciku, tetapi lihat macam tak ada damage. Dan Ciku membuka Blazing Duet, tetapi boleh tarik kesemuanya shield yang ada. Kiting yang baik dan shutdown berjaya untuk dicari, tapi lihat betapa keras banget kata orang Indonesia. Keras banget, sedikit sukar dan sedikit lama Ciku nak menghabiskan nyawa Atlas dan juga Esmeralda sebentar tadi. Jadi apabila orang cakap tugas damage dealer tidak dapat dilakukan dengan begitu baik, begitu kemas di sini, bagaimanakah mereka ingin memberikan impact yang besar, terutamanya apabila team fight besar-besaran akan berlaku. Dan terutamanya sekarang ini Todak terpaksa menahan dua lane yang telah pun dipecahkan oleh Onyx Esports sebentar tadi, dan Onyx Esports mengawal kawalan map dengan begitu baik pada masa kini. Jadi apa yang Onyx Esports cuba lakukan pada ni? Nak pressure sedikit demi sedikit, ataupun nak menunggu lot yang seterusnya, ataupun mungkin nak menangkap menggunakan ambush ke atas tim Todak? Minion tak boleh nak masuk kerana ada Farsa. Farsa mudah saja clear lane. Kemudian selagi Farsa tu tak mati, mereka tak boleh melakukan apa-apa. Dan tekanan daripada minion di bahagian top dan juga di bahagian mid adalah sangat-sangat besar. Anti-mage cuba untuk bertarung di sini dan lihat Moon ataupun Ciku sebenarnya terperangkap di bahagian belakang, dan Ciku akan menjadi mangsa, dan itu dah dia sempat untuk ke belakang, dan Ciku masih lagi pantas kerana dia meninggalkan Dexter di situ. Itu dah dia. Tapi orang kata Link mencari dengan Defiant Blade, tetapi dia tahu agak sukar dan dibaling. Dan itu dah cewek. Masih lagi selamat dengan Immortality. Tempest of Blade telah pun dibuka, pertarungan telah pun berlaku, yang mana di bahagian belakang cewek telah pun melarikan diri. Di bahagian hadapan pula kita ada Fome masih lagi bertarung, dan mereka berjaya untuk membaling anti-mage ke belakang, tetapi Uranus tak boleh dijatuhkan. Fatal Link ke belakang, dan telah pun mereka berjaya untuk mendapatkan damage, dan serangan demi serangan dilakukan, tetapi tanpa Ciku tak ada damage. Tak ada apa-apa yang mereka boleh lakukan, dan pasukan Onyx Esports akan mengambil game yang pertama sepertinya untuk perlawanan best of 3 Rush. Rasi masih lagi terselamat dan Onyx Esports berjaya mendapatkan kemenangan untuk match yang pertama.